Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana, wa yassir lana umurana, wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idhna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat petang. Salam pertemuan dalam program Hamba Ilahi siri yang ke-166 bersama dengan saya Umar Aziz, di mana kita akan mengambil faedah membaca daripada kitab Al-Adhkar karangan Imam Nawawi rahimahullahu taala. Ahlan kepada sahabat-sahabat yang saya nampak di ruang komen: Syarina Uthman, Zimahdon, Arif Taib, Rukimah Yusuf, Galik Spirit, Ruslina Saharuddin, Nurdin Cikdin, Ali bin Abi Talib, Farida Hamdan, Safiyah Sapian, Zaiti Abdullah, Aisyah Uthman, Ummi Zaihadi, Hardi Suhaimi, Ruziah Ma'arub, Nuraziyah Mukhtar, Jamaliyah Manab, kemudian Zaliha Kamaruddin, Rafiza Abdul Karim, Rodita binti Uthman, kemudian Ana Sukaimi, Ahlan, Syamsiah Salih, Galik Spirit, Yaya Lia, Norisa Wan Hassan, Kasih Masya, Zuraida Siddiq, Siti Mazura, Izan, Aini Uthman, Jamiah Abdul Rahman, Razali Muhammad Nordin, Serina Abdul Rahman, Tuan Nurahim Sharif, kemudian Nasirun Ori, Nur Azura, Jamaliyah Manab, Kati Khairuddin, Aisyah Osman, Z.A. Hashim, Nurmah binti Mustafa, Salabiyah Sa'ad, serta sahabat-sahabat yang lain. Ahlan kepada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Pada siri yang ke-166 ini, kita telah tiba pada muka surat yang ke-211 yang mana dibawakan tajuk pada fasal orang yang tertidur daripada hizibnya dan kebiasaannya dalam membaca Al-Quran. Maka apakah yang mereka perlu lakukan? Ada seseorang itu dia biasa contohnya baca satu juz sebelum tidur, tetapi lepas tu tertidur. Maka apakah yang patut dia lakukan? Lalu ini Imam Nawawi bawakan di sini sepotong riwayat. Namun sebelum kita pergi kepada tajuk dan riwayat tersebut, apa kata sama-sama kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ila al huda wa dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas dan juga tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Kita berada seperti yang disebutkan tadi, muka surat 211 fasal pada orang yang tertidur daripada hizib ataupun kebiasaan membaca Al-Qurannya. Apakah yang beliau perlu lakukan? Maka di sini kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, faslun fiman nama an hizbih wa wazifatihi al-mu'tadah. Fasal berkenaan dengan orang yang tertidur daripada hizibnya. Apakah itu hizib? Zaiba adalah merujuk kepada perkataan yang kita baru baca tadi, iaitu hizib. Maka disebutkan di sini, apakah maksud hizib? Okey, hizib adalah ma alaihi minal wirid min Quran au ghairih. Apa jua perkara yang seseorang itu dia dah biasa amalkan, dikenali sebagai hizib. Sama ada dalam bentuk bacaan Al-Quran, dia dah biasa contohnya baca satu juz sebelum tidur, ataupun beberapa muka surat sebelum tidur.
maka perbuatan dia yang biasa membaca beberapa muka surat itu dikenali sebagai hizib. Sama ada bacaan Al-Quran, kata Ibnu Allan, ataupun zikir. Contohnya dia biasa menghabiskan istighfar 70 kali, 100 kali, ataupun la ilaha illallah, ataupun subhanallahi wa bihamdih 100 kali, dan kemudian baru dia tidur, maka itu dikenali sebagai hizib. Dan hizib ini tak semestinya sebelum tidur. Pada apa jua keadaan, bila ada sesuatu amalan yang dia dah biasakan, daripada bacaan Al-Quran ataupun daripada zikir, maka dikenali sebagai hizib. Sebab itu pada perkataan seterusnya, kata Imam Nawawi, dan kebiasaan dia, dan kebiasaan wa wazifatihi al-mu'tadah, amalan yang menjadi kebiasaan dia. Lalu bila seseorang itu dia ada sesuatu amalan, dan pada waktu itu dia tertidur sebelum sempat melakukan amalan itu, maka apakah yang dia patut lakukan? Apakah yang dia patut lakukan? Mungkin kalaulah kita biasa buat sesuatu amalan, pada waktu tu tertinggal, mungkin kita lupakan. Tak apalah, nanti esok buat balik. Tapi bagaimanakah yang baginda Nabi SAW ajar? Sebab itu Imam Nawawi bawakan hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Kata Imam Nawawi, rawaina fi sahihai al-Bukhari wa Muslim. Kami telah meriwayatkan dalam dua sahih, iaitu Bukhari dan juga Muslim. Lalu kena betul di sini. Di sini hanya disebut Bukhari, tetapi sebenarnya adalah Bukhari dan Muslim. Lalu kena tambah di sini, kerana dalam kitab yang asal fi sahihai, dua kitab sahih, iaitu Bukhari dan juga Muslim. Maka mohon tambah perkataan Bukhari di situ, riwayat Bukhari. Daripada siapa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Minta maaf, itu adalah riwayat seterusnya. Saya tersilap baca, minta maaf. Daripada riwayat Muslim sahaja. Rawaina fi sahih Muslim. Kata Imam Nawawi, kami telah riwayatkan dalam sahih Muslim. Lalu betul perkataan Bukhari itu, minta maaf saya tersilap pandang. Riwayat seterusnya, An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, daripada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di mana beliau berkata bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man nama an hizbihi minal lail. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nama, barang siapa yang tertidur, an hizbihi, daripada bacaan hizibnya ataupun daripada bacaan kebiasaannya, minal lail, pada waktu malam. Maka daripada sini, daripada perkataan minal lail, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala menukilkan bahawa daripada sini kita boleh ambil maklum bahawa membaca ataupun mengamalkan sesuatu amalan pada waktu malam itu lebih afdal. Annal qira'ata bil laili afdal minal qira'ati bin nahar, bahawa membaca Al-Quran pada waktu malam adalah lebih afdal daripada membaca Al-Quran pada waktu siang. Sebagai contoh, Nabi SAW sebut barang siapa yang tertidur daripada hizib dia, daripada bacaan yang dia biasa baca, minal lail, pada waktu malam. Pada perkataan waktu malam itu, Ibnu Hajar Al-Asqalani menjadikan sebagai dalil mengamalkan sesuatu amalan kebiasaan pada waktu malam adalah lebih baik, lebih afdal daripada pada waktu siang. Sebab itu Ibnu Allan bawakan sepotong riwayat yang lain, yang mana diriwayatkan oleh Abu Nuaim daripada Jabir radhiyallahu taala anhu. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyukum khafa alla yakuma min akhiril lail falyutir thumma yarkud. Barang siapa di antara kamu yang takut tak bangun pada tengah malam untuk melakukan witir, maka hendaklah dia witir dahulu baru dia tidur. Kemudian sabda Nabi SAW, dan sesiapa yang percaya dia akan bangun pada tengah malam, falyutir min akhiril lail, maka hendaklah dia melakukan witir pada penghujung malam. Kemudian sabda Nabi SAW, fa inna qira'ata akhiril lail mahdurah wa dhalika afdal, kerana sesungguhnya membaca Al-Quran pada penghujung malam, pada waktu itu mahdurah,
dihadiri oleh para malaikat, wa dzalika afdal, dan itulah waktu yang afdal. Lalu daripada riwayat Jabir bin Abdullah yang dinukilkan juga oleh Imam Muslim, kata Ibnu Allan rahimahullahu ta'ala, menunjukkan bahawa membaca Al-Quran pada waktu malam adalah lebih afdal, lagi-lagi pada penghujung malam. Dan itulah juga ayat Al-Quran yang menyebut inna Qur'anal fajri kana mashhuda, sesungguhnya membaca Al-Quran pada waktu fajar mashhuda, dihadiri oleh para malaikat. Maka daripada riwayat ini, pengajaran yang kita boleh ambil adalah bagus untuk memperbanyakkan amalan-amalan hizib, bacaan Al-Quran yang kita biasa pada waktu malam. Dan kita pun dah belajar dah pada muka surat yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, muka surat 209. Apakah waktu yang afdal untuk membaca Al-Quran? Imam Nawawi dah catatkan ianya adalah pada waktu malam. Maka sabda Nabi SAW, sesiapa yang tertidur daripada bacaan hizibnya, amalan biasanya daripada membaca Al-Quran ataupun yang lain, minal lail, pada waktu malam, ataupun dia tak lupa semua, dia pada waktu itu tak sempat habiskan, au an syai'in minhu, ataupun sebahagian daripada hizib dia. Contohnya dia biasa baca 10 muka surat, baru baca 5 dia dah tertidur, ataupun amalan-amalan yang lain baru buat separuh dia dah tertidur. Maka Nabi SAW pada waktu ini menyebut, faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salatil zuhur, maka lalu dia membaca amalan yang dia tertinggal ataupun pada waktu itu dia tak sempat habiskan di antara solat subuh dan juga solat zuhur, maka dia dianggap sudah membacanya pada malam hari. Masya Allah. Lalu contohnya dia biasa baca 1 juz sebelum tidur, dia biasa baca 1 juz, tapi pada waktu itu dia tertidur sebelum sempat baca. Janganlah lepas tu kita tak terus baca. Nabi kata bawakan amalan itu, bawakan hizib dan juga wazifah, amalan yang kita biasakan itu pada waktu lepas subuh, antara subuh hingga zuhur. Pukul 10 kita habiskan hizib tadi yang kita sepatutnya baca pada waktu malam. Pukul di antara waktu di antara subuh dan zuhur, kita habiskan amalan yang kita dah biasa baca. Dan luar biasa, kalau daripada sudut pahala, seolah-olah dia tetap baca pada waktu malam, sabda Nabi SAW. Lalu daripada sini Imam Nawawi bawakan hadis ini nak menunjukkan yang pertamanya, bahawa kalaulah kita dah biasa buat sesuatu amalan dan kita pada waktu itu tak sempat buat, jangan lepas itu kita abaikan, tak apalah nanti esok buat lagi. Tidak, gantikan balik. Gantikan balik. Sebagai contoh, Nabi SAW sabda, amalan yang kita tak sempat nak buat pada waktu malam kerana tertidur ataupun kerana sesuatu urusan, maka lakukanlah pada waktu di antara subuh hingga zuhur. Dan pahalanya seolah-olah dia tetap membaca pada waktu malam. Dan daripada sini juga kita nampak kelebihan orang yang istiqamah mengamalkan sesuatu amalan. Walaupun dia tertinggal, maka pada waktu itu bila dia gantikan pada waktu lain, tetap seolah-olah pada buku catatan di sisi Allah, seolah-olah dia tidak pernah tinggal amalan tersebut. Sebab itu bila dalam catatan, sabda Nabi ditulis kutiba lahu, ditulis untuknya amalan itu, ka'annama qara'ahu minal lail, seolah-olah dia sudah membacanya pada malam hari. Kutiba terjemahannya ditulis, tetapi di sini diterjemahkan sebagai dianggap. Tetapi malaikat tulis seolah-olah pada waktu itu dia tetap beramal pada waktu yang dia biasa amal. Ini adalah kelebihan orang yang istiqamah menjaga sesuatu amalan. Maka kita selesai dah tajuk ini. Kalaulah seseorang itu terlepas, tertinggal sesuatu amalan kebiasaan dia, gantikan. Jangan lepas tu dia tak buat apa-apa. Kerana syaitan suka bila pada waktu tu kita tak buat apa-apa. Maka datanglah pada waktu tu, alah, terlupalah semalam, tak apalah malam ni buat. Kemudian datang lagi, mula-mula pada waktu tu hanya seminggu sekali terlupa. Dan dia pula tak ganti keesokan harinya. Dia terlupa seminggu sekali. Bila dah biasa, pada waktu itu seminggu sekali terlupa, tertinggalkan amalan kebiasaan dia, akan pergi kepada seminggu 2 kali. Bila dah biasa dan dia tak gantikan balik amalan itu, akan pergi kepada
seminggu 3 kali, dan begitulah seterusnya. Tapi kalaulah pada waktu itu dia terlupa dia ganti, maka pada waktu itu tidak lagi ada alasan untuk pada waktu itu dia tinggalkan amalan dia. Lalu amalan istiqamah itu sangat penting kerana itu adalah amalan yang Nabi suka. Sabda Nabi SAW daripada riwayat Aisyah, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha, amalan yang paling Allah cinta dan suka adalah amalan yang dilakukan berterusan. Wa in qalla, walaupun amalan itu adalah amalan yang sedikit. Kerana amalan berterusan itu disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita dah selesai dah satu fasal untuk orang yang tertidur daripada hizib dan juga daripada amalan kebiasaan dia. Imam Nawawi bawakan bab yang seterusnya. Apakah bab yang seterusnya? Fasal fil amri bi ta'ahudil Quran wa tahdhiri min ta'ridihi lin nisyan. Apakah tajuknya? Kata Imam Nawawi, fasal perintah untuk menjaga hafalan Al-Quran. Lalu sangat ditekankan untuk kita menjaga hafalan kita. Walaupun mungkin satu surah, walaupun satu juz, walaupun 5 juz, walaupun 10 juz, berapa banyak yang kita hafal, maka banyak itulah yang perlu dijaga. Sebab itu dibawakan riwayat-riwayat perintah untuk menjaga hafalan. Dan bahagian kedua tajuk ini adalah wattahzir min ta'ridihi lin nisyan, dan adanya ancaman jika seseorang itu melupakan hafalan dia. Ada ancaman, tetapi nanti kita akan baca ancaman ini adalah untuk orang yang pada waktu itu dengan sengaja. Tetapi kalaulah dia lupa kerana pada waktu itu dia sakit, ataupun dia lupa kerana dia hilang ingatan, ataupun pada waktu itu dia lupa dengan sebab-sebab yang dia tak boleh nak kawal, maka pada waktu itu tak berdosa. Di sini adalah lupa kerana dia tak baca, dia sendiri tak baca Al-Quran. Walaupun pada waktu itu dia hafal 1 surah, 5 surah, 1 juz, 10 juz, 15 juz, ataupun syukur 30 juz. Lalu kalaulah pada waktu itu dia lupa kerana dia tidak ambil berat untuk membaca, maka ada amaran yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana ini adalah nikmat. Lalu kalaulah dia tak ambil berat nikmat, boleh menghafal Al-Quran, boleh pada waktu itu mengingati Al-Quran, adalah satu nikmat. Banyak orang yang mana dia nak hafal tetapi tak boleh. Lalu kalaulah seseorang tu dah hafal dan dia tak ulang, dia tak baca, dan pada waktu itu dia lupa, maka sebab itu datangnya ancaman tahzir pada hadis yang kita akan baca. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, rawaina fi sahihai al-Bukhari wa Muslim. Kata Imam Nawawi, kami telah meriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Lalu kata Ibnu Allan rahimahullahu ta'ala, riwayat ini ada juga wa kadza rawahu al-Imam Ahmad fi musnadih, ada dalam riwayat Musnad Ahmad. Lalu riwayat ini ada juga dalam Musnad Ahmad. Daripada siapa? Daripada Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'ahadu hadzal Quran. Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'ahadu, jagalah Al-Quran ini, ambil beratlah tentang Al-Quran ini. Ta'ahadu maksudnya apa? Nota kaki 117, lazimkan membaca dan takrar, berulang kali membacanya supaya tidak lupa. Maka sabda Nabi SAW, ta'ahadu, ambil berat. Sebab itu ta'ahadu diterjemahkan sebagai wazibu ala tilawatih, sentiasa melazimi untuk membaca. Wadawimu ala takrari dirasatih, dan sentiasa berulang kali membacanya. Takrar, berulang kali membaca. Dan hanya itu cara pada waktu itu untuk ingat Al-Quran. Kalaulah seseorang itu dia boleh baca ketika mana waktu dia belajar sehingga dia dapat keputusan syahadah mumtaz sekalipun, pengiktirafan yang dia lancar, dia boleh baca 30 juz satu hari tanpa salah sekalipun. Tetapi bila mana sahaja dia tinggalkan, dia tak ulang, dia tak baca, sama ada 1 juz ataupun galakan untuk orang yang dah hafal Al-Quran 3 juz, dia tetap akan lupa. Kerana Al-Quran itu bila sahaja tak dibaca, akan lupa. Bahkan kalaulah contohnya
kita yang tak hafal tapi boleh baca lancar. Kita boleh baca lancar. Walaupun kita boleh baca lancar sekalipun, tapi bila kita berhenti sahaja baca Al-Quran, kita akan tergagap semula bila nak baca. Lalu sebab itu, kena sentiasa baca. Sama ada sentiasa baca untuk menjaga hafalan, ataupun sentiasa baca pada waktu itu untuk ingat akan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, cara bacaan dia. Lalu sebab itu perlu untuk kita sentiasa membaca Al-Quran. Ta'ahadu, ambil berat, sentiasa membaca akan Al-Quran ini, sabda baginda Nabi SAW. Kenapa? Nabi SAW sendiri bersumpah, fawalladhi nafsu Muhammad biyadih, maka demi zat yang pada waktu itu menggenggam nyawaku dalam genggamannya, iaitu Allah, demi Allah Subhanahu wa ta'ala, lahu wa ashaddu tafalluta minal ibli fi uquliha, sabda Nabi SAW, sesungguhnya Al-Quran itu lebih mudah untuk pergi. Di sini diterjemahkan sebagai pergi, tetapi tafallut memberi makna terlepas. Mana pen merah tadi, Nana? Okey, tak apa, dah jumpa dah. Tafallut, terjemah pergi ini kita tulis atasnya terlepas, kerana makna tafallut adalah terlepas. Sabda Nabi SAW, demi Allah, demi zat yang menggenggam nyawaku di dalam kekuasaannya, sesungguhnya Al-Quran itu lebih cepat terlepas daripada unta yang berada di dalam ikatannya. Unta yang kalaulah diikat sekalipun, tetapi pada waktu itu tak diberikan perhatian, pada waktu itu tidak dijaga, dia boleh melepaskan diri jika ikatannya tak kuat. Lalu kalaulah unta yang diikat pun pada waktu itu boleh melepaskan diri dengan cepat, padahal dah diikat, maka sebenarnya orang yang dah mengikat Al-Quran pada hatinya dengan hafalan sekalipun, Al-Quran itu lebih cepat untuk dia lupa daripada unta yang berada dalam ikatan. Lalu menunjukkan pada waktu itu Nabi beri peringatan untuk menjaga akan pembacaan Al-Quran. Jaga pembacaan Al-Quran, jaga pembacaan Al-Quran. Ta'ahadu, sentiasa baca, kerap untuk baca, ambil berat untuk ulang dia, sama ada untuk hafalan ataupun supaya kita berterusan lancar pada bacaannya. Kenapa? Sabda Nabi SAW, kerana ianya lebih cepat untuk terlepas daripada unta yang berada pada ikatannya. Maka ini adalah riwayat yang pertama, riwayat Bukhari dan Muslim. Maka pengajaran daripada riwayat ini adalah, pada waktu itu seperti mana seorang pemilik unta setiap hari ataupun hampir setiap waktu dia memerhatikan unta dia, supaya unta ni tak hilang, supaya unta ni pada waktu itu tidak terlepas. Kerana unta dia boleh tahan beberapa hari pada waktu itu tanpa minum. Lalu bila dia terlepas susah nak cari. Bila dia terlepas susah nak cari. Maka begitulah juga Al-Quran. Kenapa Nabi berikan perumpamaan seperti unta yang mudah terlepas? Kerana khawatir bila ia hilang, maka pada waktu itu kita nak kembali ingat akan menjadi sukar. Maka sebab itu kena sentiasa baca, kena sentiasa ulang kaji, kena sentiasa mengambil berat tentangnya. Riwayat yang kedua. Lalu riwayat yang kedua ini insya-Allah kita sambung esok. Lalu mudah-mudahan bermanfaat. Lalu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Esok adalah hari Arafah, bahkan Maghrib ini adalah hari Arafah. Nana, tolong ambil buku hadis warna hijau tu. Ada tak? Panggil. Okey. Lalu antara amalan yang kita nak buat pada hari Arafah adalah berpuasa. Kerana sabda Nabi SAW, yukaffiru sanatal madhi, yukaffiru sanatal lati qablah wallati ba'dah. Dan kerana pada waktu itu dia akan menjadi sebab diampunkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang kemudian. Ada buku hadis warna hijau, 40 hadis warna hijau, yang Ustaz Hazri punya. Allahumma salli alaihi. Lalu diampunkan 2 tahun dosa. Dan juga dalam sebahagian riwayat disebut sanah al-madiyah wal baqiyah. Maka ini adalah
amalan yang kita nak jaga puasa. Tak menjadi masalah kalaulah hari-hari yang lain pada permulaan Zulhijjah ini kita tidak puasa, kerana tak syarat untuk puasa pada 9 Zulhijjah adalah kita kena berpuasa pada permulaan Zulhijjah, tapi esok kita digalakkan untuk berpuasa. Kemudian amalan yang kedua adalah memperbanyakkan doa, kerana sabda baginda Nabi SAW, khairud doa yaumi Arafah, sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Lalu sebab itu kena memperbanyakkan doa pada hari Arafah. Bermula maghrib ini dah masuk dah hari Arafah, dah masuk dah 9 Zulhijjah, maka kita nak memperbanyakkan doa pada hari Arafah. Itu amalan yang kedua. Kemudian apa amalan yang seterusnya adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, seperti mana kebiasaan Abdullah bin Abbas ketika mana dia berada di Kufah, beliau biasa melakukan ta'rif. Apakah itu ta'rif? Ta'rif maksudnya melakukan amalan seperti mana yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di Arafah, daripada asar hinggalah ke maghrib. Pada waktu itu berada dalam amalan, berada dalam munajat, berada dalam doa, dikenali sebagai ta'rif, iaitu melakukan amalan seperti mana orang yang berada di Arafah lakukan, dengan doa, dengan ibadah, dengan munajah dan juga sebagainya. Abdullah bin Abbas yang mula menggalakkan amalan ta'rif ini. Maka sebab itu esok kita akan buat pada daripada asar, daripada jam 5, bermula dengan kita akan mendengar intipati khutbah baginda Nabi SAW pada hari Arafah yang akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Syed Nur Hisham Tuan Padang. Dan kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bukan buku ni, buku hadis. Okey, tak apa. Dan kemudian yang kedua adalah pada waktu itu kita akan membaca sedikit daripada kitab Al-Azkar, dan pada jam 6 suku kita akan sama-sama berdoa dan berzikir, bermunajat insya-Allah. Maka ini yang kita akan lakukan pada esok, pada bermula jam 5 hinggalah jam 6.45 ataupun jam 6.50 insya-Allah. Lalu jemput sahabat-sahabat bersama. Saya akan sharekan posternya kemudian. Moga-moga bermanfaat pertemuan kita pada hari ini. Selamat berbuka kepada yang berpuasa, kepada yang berkelapangan. Kita jumpa jam 9 malam nanti di Telegram channel Kuliah Umar Aziz untuk perkongsian kisah para sahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.